Nak terus saja bersama dengan rakan kita Munawar Azmi untuk Optik Pelan Pemulihan Negara. Hari ini akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi mari kita sama-sama saksikan. Silakan Munawar. Assalamualaikum tu. Salam. Ada mana ni? Saya dari kampung tu. Ha? Kampung. Yalah kampung lah. Saya dari kampung ni Nakai. Oh, okey. Kenapa dari mana ni? Ada di Timbalan tadi. Foto nak foto ni? Foto alhamdulillah. Okey. Ni ada kemah ada kat mana tu? Pasang ada foto saja datang kat. Hai, sawah tu. Ada kawan semua. Okey tu. Begitu. Bagi tu semua datang. Wah. Okey. Apa-apa ni dah datang ya. Okey. Baik. Gerak dulu ya, Tok? Baik, ya. Okey. Awak betul. Bodi dia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Oh, salam Ramadan Datuk Seri. Alhamdulillah. Okay, selamat menyambut Ramadan Karim. Daripada mana ni? Saya daripada Kuala Lumpur, datang ke Jelebu ni nak berjumpa dengan Datuk Seri lah. Okey. Terima kasih. Selamat datang ke Jelebu. Okey, Datuk Seri sembang dengan siapa tadi Datuk Seri? Ada orang kampung tu, ada orang lalu. Dia kan kawan saya memang macam tu. Kalau di Jelebu ni, bila kita ada ramai kadang-kadang kawan datang, tanya khabar. Jadi dalam tu kita pun jemput lepas hari ni kita ada majlis iftar Ramadan. Oh, tu yang kemah banyak ya Datuk Seri. Ada iftar Ramadan untuk masyarakat di kawasan ni lah. Ini memang selalu kita buat insya-Allah ketika waktu Ramadan sampai. Saya pun balik daripada umrah. Jadi nak jumpa kawan-kawan, kita panggil untuk bantu sedikit golongan asnaf. Golongan yang apa tu. Kita sampai ini memang biasa saya lakukan ketika waktu Ramadan sampai. Alhamdulillah. Inilah kita boleh kata pemimpin dengan masyarakat bisa jadi Datuk Seri ya. Insya-Allah. Okay. Selagi diberi mandat dan amanah. Berjiwa rakyat Datuk Seri. Okey Datuk Seri. Hari ini tujuan saya datang sebenarnya Datuk Seri nak ajak Datuk Seri, kalau Datuk Seri berkesempatan lah. Kita nak sembang-sembang sikit Datuk Seri. Oh, boleh. Boleh Datuk Seri? Boleh. Okey. Sekarang pun insya-Allah boleh. Kita sembang kat dalam lah. Boleh. Pejabat saya. Okey. InsyaAllah boleh. Jom Datuk Seri. Sila. Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri sudi menerima kedatangan kami di Jelebu ni Datuk Seri. Dan pastinya kita lihat suasana dekat kampung ni memang sangat mendamaikan Datuk Seri. Alhamdulillah. Jadi Datuk Seri, selalunya kalau bulan Ramadan untuk pagi hujung minggu ni apa aktiviti Datuk Seri? Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan ni satu saat dan ketika yang kita semua tunggu aja ni. Saya walaupun saya minggu pertama ni saya tak ada di kawasan kerana mengerjakan umrah. Saya balik saja pertama tempat selain daripada balik rumah tengok anak isteri dan sebagainya, saya balik ke kawasan untuk bersama-sama dengan masyarakat. Aktiviti kita di Ramadan ni, kampung ni Munawar, dia bukan macam bandar. Di kampung ni kita ada banyak program sempena Ramadan, ziarah menziarahi. Kita bantu golongan asnaf, golongan yang kurang bernasib baik, majlis berbuka puasa di seluruh pelosok kampung. Ada masjid jemput, ada surau jemput, ada komuniti masyarakat jemput. Saya biasanya bila ada jemputan Ramadan ini, terutamanya ketika waktu berbuka puasa tarawih dan Moreh, biasanya saya akan penuhi sebaik mungkin lah. Kan itu masa dan waktu untuk saya bersama keluarga tu kurang sikit bulan Ramadan. Kecuali mungkin minggu-minggu akhir itu saya bersama dengan keluarga untuk buka puasa lah. Itu program kita lah. Jadi kalau bandingkan, saya fikir hari ni jangan balik dulu.
kita akan berbuka puasa di Jelebu dan rasa nikmat berbuka puasa di kampung di kawasan Parlimen Jelebu ni, insya-Allah. Wow, itu sangat menarik Datuk Seri. Saya ikut teruja dapat berbuka puasa pada hari ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri sendiri dan juga masyarakat di Jelebu ini. Lepas tu Datuk Seri, kedatangan kita pada hari ini bukan saja untuk kita menemu bual Datuk Seri, sembang secara santai bersama Datuk Seri sebagai ahli Parlimen Jelebu, tapi juga kita ingin mengetahui aspirasi Kementerian Wilayah Persekutuan, khususnya dalam situasi Pelan Pemulihan Negara ini. Bagaimana Datuk Seri melihat dalam situasi semasa sekarang ini, bagaimana untuk meningkatkan lagi kadar capaian untuk perkhidmatan masyarakat dan juga kementerian, Datuk Seri? Kalau kita tengok ya, sebenarnya selain daripada Kementerian Wilayah Persekutuan, saya berada di dalam dua keadaan dan suasana. Pertamanya sebagai ahli parlimen, dalam soal kesan masyarakat terhadap himpitan ekonomi, semua masyarakat sama ada di kawasan parlimen saya, apatah lagi di kawasan wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Apabila kita berada dalam kawasan ataupun keadaan dan suasana ekonomi yang sedemikian rupa, kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa, tentulah kerajaan yang telah mengumumkan beberapa pendekatan untuk kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat, merangkumi ke semua masyarakat di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, apatah lagi bagi masyarakat di kawasan luar bandar seperti Jelebu ni. Jadi kan itu bila saya tengok ya, pendekatan yang dilakukan dari masa ke semasa, pelbagai pendekatan dan juga tindakan oleh pihak kerajaan yang dilakukan semata-mata nak lihat supaya rakyat dan masyarakat yang terhimpit dan terkesan daripada beberapa perkara yang berlaku dalam negara, terutamanya pandemik COVID-19. Apatah lagi dalam ketika pandemik, kita mengalami pandemik bagi tempoh 2 tahun. Rakyat mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kekurangan pendapatan, dan yang paling malang sekali ialah ada di kalangan mereka yang hilang segala-galanya sebagai pendapatan dalam isi rumah itu. So kan itu bila saya lihat ya, apabila kita kembali semula dalam Pelan Pemulihan Negara yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, pelbagai bentuk pendekatan untuk membantu rakyat, apatah lagi di kawasan Kuala Lumpur. Sebagai contoh, kita bagi moratorium dalam penyewaan rumah PPR oleh pihak kementerian. Kita bagi sampai ke peringkat bermulanya 6 bulan, lepas tu sambung lagi 6 bulan dan kita sambung lagi 6 bulan. So jumlah kesemua pengecualian sewa rumah bagi rumah PPR ini sangat membantu bagi masyarakat Kuala Lumpur. Bukan itu saja, usahawan, peniaga-peniaga di premis-premis perniagaan yang di bawah penguasaan Dewan Bandaria Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, kita juga memberikan pengecualian sewa moratorium bagi tempoh-tempoh tertentu untuk membolehkan dan membantu mereka supaya bangkit semula untuk memula dan juga mengusahakan perniagaan mereka supaya mereka dapat kembali seperti biasa. Dan pelbagai pendekatan yang kita lakukan untuk kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Saya nampak pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan ini sedikit sebanyak memberikan keyakinan semula kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan mereka. Ini penting. Bila ini dapat kita lakukan, maka saya lihat keseluruhan masyarakat, apatah lagi daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa dan pelbagai latar belakang ekonomi mereka, saya lihat kebanyakan daripada mereka sudah memulakan dan menemui titik tolak untuk bangkit semula selepas mereka mengalami keadaan tekanan dan pandemik inilah. Ya, Datuk Seri, bila bercakap berkenaan soal kesejahteraan masyarakat, saya juga ingin menyentuh berkenaan residensi wilayah dan juga residensi prihatin. Bagaimana Datuk Seri melihat inisiatif ini dapat membantu khususnya golongan yang memerlukan seperti B40 untuk memiliki rumah yang bukan sekadar memiliki rumah, tapi rumah yang selesa dan juga berdaya huni, Datuk Seri? Matlamat kita Menawar ialah untuk memastikan setiap rakyat, setiap ketua keluarga memiliki sekurang-kurangnya tempat tinggal mereka. Mereka tidak mempunyai masalah untuk bersama-sama dengan keluarga memiliki kediaman yang selesa bagi keluarga mereka. Ada berbagai peringkat lapisan, ada yang mendapat rumah kos tinggi, kos sederhana dan kos murah.
ini menjadi tumpuan dan juga fokus utama kementerian. Apatah lagi ketika waktu saya diberi mandat sebagai Timbalan Menteri, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan selalu mengingatkan saya dan juga pegawai-pegawai supaya menumpukan kepada isi perlu rakyat. Apa diisi perlu rakyat? Makanan, tempat tinggal, kesejahteraan dan keselamatan. Penumpuan kita. Jadi kalau kita sebut soal rumah kesenambungan daripada kerajaan dahulu ketika waktu kerajaan memberi penumpuan kepada pembinaan rumah WIP, pembinaan rumah kos sederhana, rumah mampu milik dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri dan saya bagi pihak kementerian, kita beri tumpuan untuk bagaimana menambah lagi jumlah bilangan ni. Rumah untuk golongan M40 umpamanya yang kita kenal sebagai rumah residensi wilayah yang mempunyai harga di bawah harga 300,000 bagi kawasan bandar. Kemudian rumah prihatin bagi golongan B40 ke bawah, 200,000 ke bawah. Kita akan melakukan penambahan demi penambahan untuk keperluan masyarakat. Puluhan ribu sedang dan dalam pembinaan termasuk dalam perancangan untuk kita wujudkan di Kuala Lumpur ini. Dan selain daripada itu, penumpuan yang pihak kementerian juga beri sekarang ini ialah ketidakselesaan rumah-rumah PPR yang sudah puluhan tahun wujud. Ada yang 50 tahun, 60 tahun. Tentunya saudara menawar maklum ada beberapa kawasan kita di wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur ini. Ada kawasan-kawasan PPR yang sudah lagi tidak sesuai untuk diduduki oleh masyarakat zaman sekarang. Betul. Rumah yang kecil 450 kaki persegi dengan hanya mempunyai satu bilik tidur dengan isi keluarga yang begitu besar. Kita lihat ini tidak lagi boleh diteruskan di dalam satu wilayah yang sudah pun 50 tahun. Kuala Lumpur sekarang sudah 50 tahun sambutan ulang tahun yang ke-50. Negara sudah maju dan merdeka. Maka kita lihat bahawa masyarakat tidak boleh lagi dibiarkan tinggal di rumah yang sedemikian rupa. Maka pendekatan yang dilakukan oleh pihak kementerian adalah untuk melakukan pembangunan semula bagi kawasan berkenaan, di mana kita bangunkan kawasan-kawasan PPR, kawasan-kawasan kediaman yang sudah lama, banner baru, dan kita berikan pertukaran unit. Maknanya unit mereka kita ambil alih dan mereka kita berikan satu unit baru dengan keluasan 850 kaki persegi, 900 malah sampai ke 1000 dengan kos percuma, tidak dikenakan sebarang bayaran dan diberikan balik kepada pemilik asal. Ini pendekatan yang kita buatlah di Kuala Lumpur kerana kita tahu bahawa setiap individu itu memerlukan kediaman untuk keselesaan keluarga dan anak-anak mereka. Alhamdulillah. Kita dengar banyak inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk memperkasakan komuniti khususnya pasca pandemik ini untuk mereka bangkit dan pulih daripada situasi ataupun dampak daripada pandemik COVID-19 ini, Datuk Seri. Dan juga Datuk Seri, bila kita bercakap berkenaan pelan pemulihan negara ini, bagaimana Datuk Seri melihat inisiatif dan program-program yang dilaksanakan ini dari segi prestasinya setakat hari ini, bagaimana Datuk Seri? Saya lihat ianya memerlukan kerjasama dan sokongan daripada pelbagai kementerian dan juga badan tertentu. Kalau di Kuala Lumpur kita nak harapkan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan sahaja tidak mampu untuk dilakukan. Kalau kita nak harapkan kepada Dewan Bandaraya saja pun begitu juga. Jadi saya lihat pelan dan perancangan dasar kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memastikan rakyat mendapat inisiatif dan pembelaan daripada pelan pemulihan negara sebaik mungkin. Yang penting bagi kita ialah bagaimana untuk menterjemahkan dasar ini bagi dinikmati oleh rakyat secara maksimal mungkin. Maka Kementerian Wilayah akan bekerjasama, akan berkolaborasi dengan kementerian lain supaya penyampaian kita, delivery system kita, rakyat akan dapat merasai dalam jangka tempoh yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Saya nampak setakat ini perkembangan dan penerimaan rakyat
termasuk hasil dan juga terjemahan daripada pelan dan juga dasar ini sebahagiannya sudah pun dilaksanakan, yang bakal dilaksanakan, dan ada beberapa perkara yang kita harus lakukan dalam tempoh-tempoh tertentu. Terutamanya bagi menampung semula pendapatan mereka, bagi memastikan mereka tidak jobless umpamanya, tidak mempunyai pekerjaan dan juga pendapatan untuk keluarga mereka. Kerana itu semua kementerian berjalan Menawar. Sekarang pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur, selain daripada kita wujudkan program usahawan bebas niaga, yang kalau kita tahu semua kita beri kepada setiap usahawan untuk bebas berniaga di dalam kawasan Kuala Lumpur, dan kita beri lesen percuma. Tetapi tempat tu kenalah sesuai. Janganlah dia letak warung ataupun stall gerai di kawasan yang berlakunya kesesakan jalan raya dan mendatangkan kacau ganggu kepada masyarakat. Ini tidak adil untuk rakyat dan masyarakat. Ini di bawah kawalan kita. Tetapi tempat yang kita fikir sesuai untuk mereka mendapat pendapatan untuk keluarga mereka, maka kita beri galakan. Macam ni Ramadan ni, saudara Menawar, Ramadan ini untuk makluman saudara Menawar, kita galakkan kepada mereka seramai mungkin untuk terlibat dalam bazar-bazar Ramadan. Kita bagi bazar Ramadan, walaupun kita dalam kekangan sudah mula masuk ke endemik, tetapi kita juga masih menjaga SOP, peraturan untuk pastikan pandemik ini tidak kembali. Maka kita jalankan mengikut lunas-lunas tertentu. Sepatutnya ada 200 gerai di dalam sesuatu lokaliti, maka kita kurangkan jadi 100 dan kita banyakkan tempat. Kita galakkan semua anak-anak muda supaya kembali terlibat secara aktif untuk turut berniaga bagi mendapatkan pendapatan. Banyak perkara yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan kementerian lah untuk bantu mereka. Alhamdulillah, itu antara satu inisiatif yang pastinya dapat memperkasakan masyarakat, khususnya warga wilayah persekutuan. Tapi bila kita bercakap berkenaan wilayah persekutuan ini, ada batasan geografinya, Datuk Seri. Kita lihat wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat untuk kita menyantuni setiap warga di wilayah persekutuan ini, kerana keperluannya pasti berbeza, Datuk Seri? Ya, dia berbeza. Macam di Kuala Lumpur, kita ada terdiri pada landscape politik dan juga landscape masyarakat yang berbeza, kerana mereka bukan datangnya daripada Kuala Lumpur. Mereka datang daripada Johor Bahru, datang daripada Negeri Sembilan, datang daripada Arau, datang daripada Perak, Johor dan sebagainya, berkumpul di dalam satu kawasan penempatan di ibu kota Kuala Lumpur. Maka tentunya keperluan mereka berbeza. Inilah yang menjadi cabaran utama kepada pihak bandaraya, terutamanya pada pihak kementerian, untuk melayani dan mengisi keperluan mereka sebaik mungkin. Tentulah tidak semua yang mendapat ataupun dapat kita santuni mereka. Maklumlah, Kuala Lumpur sekarang sudah ada sekitar 2 juta rakyat, masyarakat. Warga Dewan Bandaraya kita ada sekitar 12,000 orang. Dan dengan kekangan yang terhad, tentulah tak dapat kita nak santuni kesemuanya. Tetapi sebaik mungkin kita akan isi keperluan ini, sehinggalah kepada golongan gelandangan pun menjadi tumpuan dan fokus kementerian untuk selamatkan mereka. Waktu Ramadan ni, saudara Menawar, kalau besok kalau lapang ikut saya pergi menyampaikan bantuan iftar Ramadan kepada golongan gelandangan seluruh wilayah Kuala Lumpur. Boleh, bersama dengan mereka untuk sahur, dan juga insya-Allah kita juga memberikan galakan kepada mereka untuk turut sama dalam solat tarawih. Ini budaya keadaan dalam Kuala Lumpur. Di Putrajaya dia lain sikit. Putrajaya ni adalah golongan-golongan yang tidak seperti di Kuala Lumpur, apatah lagi Labuan. Kesemuanya itu di dalam fokus kementerian untuk kita lihat bagaimana untuk kita santuni mereka keperluan dan juga kesejahteraan bagi sekarang dan masa depan mereka. Insya-Allah selepas ini bolehlah kita ikut Datuk Seri untuk kita melaksanakan program-program sepanjang bulan Ramadan ini, Datuk Seri. Baik Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri atas perkongsian pada hari ini.
dan sepastinya dengan perkongsian hari ini dapatlah kita berkongsi kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita pada ketika ini berkenaan aspirasi Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi inilah penonton yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan merangkap Ahli Parlimen Jelebu. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih.